Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa dulu, okey? Jadi, semua okey hari ni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semalam tidur cukup tak? Mana boleh tidak cukup? Mesti cukup. Kalau tidak, susah kita mau fokus untuk buat sesuatu pada keesokan harinya. Jadi tidur mesti cukup. Jadi, cikgu akan mulakan kelas dengan sekeping gambar. Kamu tahu kan apa ni? Apa ni? Afika? Piramid makanan. Okey. Apa yang ada di dalam piramid makanan ni? Apa komponen yang ada? Karbohidrat, protein, vitamin. Betul. Jadi, kenapa kita perlu tahu komponen-komponen dalam piramid makanan ni? Ada sesiapa boleh bagi tahu cikgu? Izzat? Supaya kita tahu makanan itu sehat atau tidak. Betul. Lagi ada yang mau tambah? Syafika? Supaya kita dapat kontrol pemakanan. Betul. Yang paling penting adalah kita dapat seimbangkan pengambilan kita bila kita sudah tahu tentang komponen-komponen yang ada dalam piramid makanan tersebut. Jadi, apa kaitan komponen dengan seimbang dengan tajuk kita hari ni? Topik kita hari ni? Hari ini kita akan belajar tentang PKK, iaitu penyata kedudukan kewangan. Jadi dalam PKK ni, cikgu mau bagi introduction. Jadi dalam PKK ni akan ada komponen dan juga keseimbangan. Di mana keseimbangan tu kamu akan dapat apabila kamu masukkan komponen yang betul, amount yang betul, dan yang seimbang itu adalah jawapan kamu pada akhir sekali. Okey? Lepas ni kita akan tengok. Okey kelas, jadi sebelum kita tahu cara penyediaan untuk PKK ni, penyata kedudukan kewangan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan kita menyediakan PKK ni. Okey? Bukan saja-saja. Jadi, lihat di hadapan ni, ada 4 tujuan kita menyediakan PKK. Yang pertama adalah untuk kita senaraikan aset dan liability dalam sebuah perniagaan tu. Yang kedua, kita ingin tunjukkan jumlah modal. Jadi, dengan itu kita dapat tentukan keuntungan ataupun kerugian. Okey, yang ketiga, kita dapat tunjukkan modal kerja. Modal kerja di sini adalah untuk kita tengok jumlah kecairan. Jumlah kecairan ni apa? Jumlah kecairan ni adalah bagaimana sesebuah aset tu kita dapat tukarkan dalam bentuk tunai. Okey? Dan yang terakhir, kita ingin tunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Kita mau tengok sama ada perniagaan tu stabil ke ataupun tidak. Okey? Seterusnya, kita akan belajar tentang akaun modal. Kenapa cikgu sentuh pasal akaun modal terlebih dahulu? Sebab, cuba kamu tengok buku teks pada muka surat 257. Kamu dapat nampak bukan ada penyata di situ? Penyata tu dalamnya ada komponen ALE, aset, L untuk liability, dan E untuk equity pemilik. Equity pemilik itu adalah akaun modal. Kenapa cikgu ajar akaun modal saja? Sebab untuk aset dan juga liability tu, kita hanya perlu ambil nama akaun tu dan amount. Tiada apa-apa yang kita perlu buat. Kita hanya perlu senaraikan dan masukkan amount sahaja. Tetapi berbeza dengan akaun modal. Akaun modal ni kita ada formula yang kamu perlu ingat supaya kamu dapat jumlah modal akhir. Okey? Okey, kita tengok ni formula. Kita tengok secara keseluruhan dahulu ya. Untuk mendapatkan akaun modal,
kita perlu dapatkan terlebih dahulu modal awal. Modal awal ni kita boleh jumpa di dalam imbangan duga ataupun pada maklumat tambahan jika ada. Tapi modal awal memang mesti ada. Biasanya modal awal ni adalah pada 1 hari bulan. Soalan akan cakap modal pada 1 hari bulan bla bla. Okey, itu kamu ambil sebagai modal awal. Dan seterusnya, kamu akan tambah dengan untung bersih yang kamu dapat daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Ingat lagi, kelas lalu kita sudah belajar, bukan? Okey, untung bersih, jika kita dapat untung bersih, kita akan tambah. Dan jika ada modal tambahan diberikan di dalam soalan, kita pun perlu tambah. Sebab untung bersih dan juga modal tambahan ni boleh menambahkan modal. Boleh faham? Boleh faham, Ain? Okey, bagus. Lepas ni cikgu tanya tau. Dan seterusnya, apa pula yang mengurangkan modal? Yang mengurangkan modal adalah rugi bersih. Jika pada akaun perdagangan dan untung rugi yang kamu buat tu, kamu telah mendapati bahawa kamu mengalami kerugian. Jadi, kerugian itu kamu akan tolak. Okey? Dan juga kamu akan tolak ambilan. Sebab rugi bersih dan juga ambilan ini akan mengurangkan modal syarikat. Okey? Jadi di sini kita ambil huruf pertama. M-U-M. Mam. Mam kita akan tambah. Tapi bila berjumpa ra, rugi dan ambilan, kita akan tolak. Boleh? Mumrah. M modal awal. U untung bersih. M modal tambahan. Mum itu kita akan tambah. Mum kita akan tambah. Ra kita akan tolak. Ra iaitu rugi bersih. Dan E adalah Ika adalah ambilan. Okey. Sekarang baru kita akan menyediakan penyata kedudukan kewangan ini. Sama-sama kita buat, okey? Okey, sekarang tibanya masa untuk kita menyediakan PKK. Jadi di sini cikgu ingin bagi tahu terdapat 2 bentuk PKK, iaitu bentuk T dan juga bentuk penyata. Kamu boleh tengok buku teks pada muka surat 256. Bentuk T akan jadi seperti ini. Bukan? Dia adalah bentuk T. Sebelah debit adalah bahagian aset dan sebelah kredit adalah bahagian fakrul, bahagian equity dan liability. Okey. Dalam penyata, dalam PKK ni, kamu hanya perlu ingat 3 komponen saja, iaitu ALE. A aset, L liability, E equity pemilik. Okey. Tapi cikgu tidak akan ulas tentang bentuk T sebab kita akan gunakan bentuk penyata. Macam ni. Ada dalam buku teks bukan? Okey, bagus. Jadi, cuba kamu tengok muka surat 210. Contoh 1. Sudah? Imbangan duga perniagaan Hakim Berjaya. Okey, kita akan lihat dari awal. Ya, sebelum tu, untuk inventory, ingin cikgu tekankan di sini bahawa inventory yang kita akan ambil untuk PKK adalah inventory akhir, bukan inventory awal. Ingat ya. Jadi, okey, tengok pada perniagaan Hakim Berjaya, imbangan duga perniagaan Hakim Berjaya. Untuk inventory awal kita akan buang. Kita tidak akan ambil amount itu. Boleh? Bagi modal, adakah modal termasuk dalam ALE? ALE? Hakim? Hakim Berjaya? Hakim? Okey, tidak. Tidak. Masuk. Modal adalah equity. Bank? Masuk. Tunai? Alia? Masuk. Okey, apa lagi yang masuk? IFA? Pinjaman. Okey, betul. Pinjaman adalah liability. Ainun. Pura-pura lagi. Apa lagi yang akan masuk? Alatan pejabat.
Oke, dan seterusnya adalah ambilan, kenderaan, account belum bayar, account belum terima. Oke, apa yang kurang? Lihat pada maklumat tambahan, ada apa-apa yang diperkatakan dalam tuh? Pasal inventory akhir. Bagus, Fakrul. Jadi kita akan ambil inventory akhir 2800. Jadi cikgu hanya akan tulis, kamu akan sebut. Oke? Baiklah. Ini adalah format penyata. Kamu perlu pastikan kamu tulis nama perniagaan. Jadi nama perniagaan di sini adalah Perniagaan Hakim Berjaya. Penyata kedudukan keuangan pada bila? Pada 31 Mac 2016. Pastikan benda ni kamu perlu buat ya. Ini adalah format. Kalau kamu tidak buat, kosong. Tidak bah. Tapi kena potong markah. Oke? Oke. Aset bukan semasa. Apa aset bukan semasa yang terdapat di dalam imbangan duga ni? Alia? Jadi, kenderaan. Oke, Alia, berapa amount untuk kenderaan? 20.000. Jadi kita akan tulis sini 20.000. Seterusnya, Razi, apa lagi aset bukan semasa dalam imbangan duga? Inventory, alatan pejabat. Berapa amountnya? 790. Tolong cikgu kirakan. 20.790. Seterusnya, aset semasa. Apa aset semasa yang ada di dalam imbangan duga ni? Betul, Izzat. Inventory. Inventory awal, akhir. Berapa amountnya? Inventory awal, akhir. Jadi kita tulis sini inventory akhir. Berapa amountnya, Izzat? 2.800. Kenapa cikgu tulis kat kolom 2? Sebab supaya lebih kemas. Boleh je kalau kamu mau buat bahagian sini, tapi dia tidak kemas lah orang cakap. Oke, Izzati, apa yang aset semasa yang seterusnya? Account belum terima. Oke. Amountnya berapa, Izzati? 7.200. Seterusnya, siapa mau coba? Oke, Ain? Bank berapa? 8.000. Oke, pandai. Seterusnya, yang terakhir, aset semasa dalam imbangan duga nih. Ain mau coba lagi, oke? Tunai berapa amount? 450. Oke, tolong cikgu kira. Oke, 18. 450. Oke. Liability semasa. Apa liability semasa yang ada dalam imbangan duga nih? Siapa mau coba? Marsha. Berapa? Apa kita punya liability semasa? Account belum terima. Belum bayar. So, kita belum bayar, kita berhutang. Oke. Berapa amount? Marsha? 13.000. Oke. Jadi, modal kerja nih adalah yang kita cap tadi itu tentang tujuan menyediakan PKK adalah untuk kita tahu tentang modal kerja, bukan?
Jadi formula untuk modal kerja ini adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Tolong kirakan untuk cikgu. 18.450 tolak 13.000. Oke, terima kasih. 5450. Oke. Maafkan cikgu. Oke, boleh tolong cikgu tambah nih. Azi 26.240. Ini adalah untuk bahagian pertama. Kamu perlu ingat amount-nya. Sebab kita kena samakan dengan liability bukan semasa dan juga equity pemilik. Okey? Okey, mula-mula sekali tadi kita telah belajar tentang tujuan. Ada berapa tujuan? Ada 4. Okey? Lepas tu kita belajar tentang Syifa, akaun modal. Apa formula untuk akaun modal? Mumrah. Mumrah. Siapa lagi? Syukri. Apa maksud mumrah? Modal awal, U. Untung bersih, M. Modal tambahan. Itu kita perlu apa? Kita perlu tambah. RA, maksud dia apa? Rugi bersih, ambilan. Okey? Lepas tu kita sudah belajar tentang cara penyediaan PKK. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar. Jika masih lagi bingung-bingung, cikgu bagi kamu homework. Bukan jika. Cikgu tahu kamu bingung-bingung lagi nih masih kan. Jadi cikgu membagi homework. Okey. Untuk modul, sikit saja. Pendek saja. Okey. Buka muka surat 111. Untuk soalan 1. Perniagaan bagi Marvelous Company. Okey. Kamu buat dahulu itu. Kita akan bincang pada kelas yang seterusnya. Okey, mau habis masa sudah nih. Jadi, okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Apa yang cikgu harap adalah kamu dapat memanfaatkan apa yang kita belajar hari ini pada waktu exam nanti. Bukan saja pada waktu exam, mungkin nanti masa kamu bekerja kah, ataupun kamu ada bisnes kah, apa, kamu boleh apply benda ni supaya kamu dapat dapat menstabilkan kamu punya kedudukan kewangan. Ingat tadi tujuan tu, tujuan kita menyediakan PKK. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kita sudahi kelas kita dengan suratul As dan tasbih kifarah. Terima kasih. Assalamualaikum semua.